guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, ini dia komen panas, komen panas ya daripada pemerhati-pemerhati politik dan juga pemimpin politik. Jadi sahabat semua, apa perkara pertama yang saya ingin kongsikan bersama dengan Anda adalah satu pendapat, komen ya daripada seorang individu yang terkenal dengan membuat analisis pandangan situasi politik yang ada di dalam negara kita. Katanya, kalau mau mundur silalah pilih parti PAS ataupun lebay-lebay untuk menjadi kerajaan. Itu satu kenyataan yang pedas sahabat semua. Jadi kita mau dengar apakah fakta yang dinyatakan oleh penulis ini. Dan yang kedua adalah panas, PAS dan fitnah ibarat isi dengan kuku. Itu lagi satu kenyataan daripada pemimpin politik. Jadi tanpa membuang masa, izinkan saya untuk membawakan kenyataan media ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Benarlah apa dikata nak mundur pilih PAS. Kenyataan siapakah itu sahabat-sahabat semua? Ya, mari kita bersama-sama ya untuk membawakan kenyataan media ini oleh Norman Razwan. Seperti mana yang dikatakannya, benarlah apa yang dikata oleh Pendeta Zabah tentang orang agama nak mundur pilih PAS. Kenapa saya menggunakan gambar dua mantan Perdana Menteri Thailand, yaitu Srettha Thavisin serta Thaksin Shinawatra bersama Perdana Menteri Thai? Jawapannya ada di bawah katanya. Jadi mari kita lihat. Sebelum itu saya ingin memohon maaf, kata Norman, bahwa sebagai manusia biasa saya kadang-kadang terkasar bahasa atau tidak mengawal perasaan untuk berhujah dengan pembangkang, terutama pengikut-pengikut mereka daripada parti PAS ini. Nak tulis secara ilmiah dan penat sebab jawapan mereka sangat menyakitkan. Kadang-kadang ya rasa macam kita berhujah dengan kanak-kanak sekolah hingga terpengaruh menggunakan ayat yang tidak sesuai. Petikan Iman Safi katanya akhirnya dapat difahami dengan dekat selepas 30 tahun membacanya. Aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku pasti kalah dengan seorang yang jahil. Karena orang yang jahil itu tidak pernah faham landasan ilmu. Mungkin yang jahil itu, yang kurang tiada ilmu itu adalah walaun-walauntit, lebay-lebay dan sebagainya. Mungkinlah ya. Jadi macam mana nak berhujah kalau timbalan presiden sendiri kata ISO untuk individu. Ya, motosikal pakai diesel. Presiden pula berkata 73 MP dikatakan cukup jumlah. Suruh bahas belanjawan di parlimen, dibahasnya perkataan ketimbang. Jadi ada ulama kalau ke tengah malam dihalalkan dengan bukan murim alasan berdakwah. Halalkan berbohong alasan maslahah. Dihalalkan khianat alasan demi ubah. Halalkan rasuah alasannya sedekah. Dan sekarang halalkan fitnah alasannya jihad. Fisabilillah katanya. Maafkan saya kurang susah mau sebut. Fisabilillah, itu katanya. Dulu tak boleh solat dengan imam kerajaan sampai solat 2 imam. Tak boleh makan sembelihan orang UMNO sebab UMNO itu kafir. Kemudian halalkan berbaik dengan UMNO alasan demi umat Islam. Mereka betul tunggang agama ini tanpa rasa sedikit pun bersalah atau malu dengan Allah katanya. Macam mana Malaysia nak maju? Isu besar negara ini hanya seperti disebutkan di atas tadi. Itu belum isu Menteri Cina minum arak, Menteri Cina raikan Christmas, pendek kata apa Cina terutama DAP mereka jadikan punching bag untuk menghasut orang Melayu dengan memainkan isu kaum. Sebab itu katanya, saya katakan Dominic Lau dan Wee Ka Siong tidak bertanggung jawab kepada kaum Cina. Ada kita dengar kedua mereka tegur jauh sekali mereka marah kepada pemimpin PN bila isu sentimen perkauman dimainkan saban minggu. Soalnya sebab itu kaum Cina 90% menolak MCA dan juga Parti Gerakan. PAS masih bermimpi dengan beranggapan Malaysia ini dari Perlis hingga ke Sabah hanya untuk kepentingan Melayu. Bangsa lain tidak dipedulikan sensitiviti mereka. Sedangkan ajaran Islam itu menyuruh umat Islam saling kenal mengenal dengan bangsa dan agama lain. Kadang-kadang kata Norman, saya terfikir ada baiknya juga PAS memainkan isu perkauman. Sebabnya mereka tidak akan berjaya menjadi kerajaan tanpa sokongan undi bukan Melayu juga, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Parti Borneo tidak berani berkempen bersama PAS karena mereka tahu rakyat Sabah dan Sarawak benci dengan sikap ekstrim Parti PAS ini, pemimpin daripada PAS. Ia langsung tidak sesuai dengan budaya kehidupan masyarakat di Borneo.
Kemudian bagaimana pemimpin PAS memperbudakan orang bawahan mereka. Dulu waktu jadi kerajaan bila ditanya mengenai harga barang, apa jawab mereka? Hadi cakap, harga barang naik kerana inflasi dunia, bukan salah kerajaan. Kemudian ingat kenyataan PAS ketika harga barang naik. Kenapa pertikai harga ayam? Mahal katanya. PAS desak rakyat terima dengan hati terbuka. Wah, mudah saja mereka menjawab. Bila isu Palestin macam-macam mereka nak desak, PMX kononnya tidak prihatin kepada rakyat Palestin. Sedangkan PMX dijemput ke negara Arab untuk menjadi juru cakap negara Islam tentang isu Palestin. Dahulu bila mereka jadi kerajaan, mudah jawab Hadi, Malaysia berkecuali dalam krisis di Timur Tengah. Benarlah lidah tak bertulang. Sudahlah mereka berbicara dengan penyokong mereka semudah Anwar Musa menjawab isu pakaian, baju dan sandalnya harga puluhan ribu. Ikutlah aku, piti aku, katanya. Waktu dalam UMNO, Anwar Musa tidak berani nak jawab seperti ini. Bukan saja akan dihentam bongkang, tapi ahli UMNO sendiri kerana jawapannya yang bongkar. Tapi dengan PAS, agaknya Anwar tahu penyokong parti itu level pemikirannya terlalu rendah. Bukan tahu apa-apa soal jenama atau isu yang dibangkitkan. Jadi ia tidak meninggalkan kesan buat dirinya. Lihat gambar di bawah di mana Sereta Taksin dilucutkan jawatan selepas mahkamah memutuskan beliau melanggar perlembagaan. Apa yang difikirkannya? Jadi lihatlah sikap profesional mantan Perdana Menteri itu. Perdana Menteri Thailand yang boleh menghadiri majlis Perdana Menteri tanpa rasa malu atau berasa hati kerana hilang jawatan sebagai Perdana Menteri. Di Singapura dan Indonesia juga mereka aman. Prabowo boleh ziarah Pak Jokowi. Lee Hsien Loong boleh bertemu dengan Lawrence Wong. Mereka tidak berperangai seperti mantan-mantan Perdana Menteri Malaysia. Jangan kata di majlis rasmi di Parlimen pun sama. Di belakang PM dimaki hamun mereka. Bila PM datang mereka hilang. Selepas 2 tahun Anwar jadi Perdana Menteri, kita tidak lihat Muhyiddin ataupun Mahathir seperti mantan-mantan Perdana Menteri Thailand boleh bekerjasama untuk negara. Sudah tidak profesional, malah disabotas dengan memainkan isu perkauman dan agama. Tidak putus-putus. Jadi pemimpinnya patriotik kepada negara tidak akan lakukan perkara yang tidak harmonikan rakyat. Macam seronok pula lihat rakyat bergaduh atau bersangka buruk atau sama lain apabila diapi-apikan oleh politikus sampah masyarakat daripada Perikatan Nasional. Pembangkang kita sekarang tiada idea untuk berhujah, terutamanya mengenai bajet 2025. Pembangkang mesti bentang dasar alternatif jika tidak setuju dengan kerajaan. Idea alternatif pula ada barulah dinamakan pembangkang yang berfungsi sebagai semak dan imbang. Ini pas umpamah kerajaan JAKIM yang mencari restoran ada logo halal atau tidak. Salam dengan perempuan boleh atau tidak. Ucap Christmas boleh atau tidak. Inilah level pemimpin pembangkang. Sebab itu katanya, saya setuju kata Tuan Ibrahim, kita nak pilih rakyat, bukan nak pilih imam sembahyang. Waktu dia suruh orang Melayu sokong Cina. Dan jangan sokong calon PS yang merupakan seorang imam masjid. Nak cari kes rasuah tiada. Ekonomi pula terbaru IMF puji dasar monetary reformasi sistem kewangan Malaysia. Sebab itulah, jika nak mundur, pilih PAS. Seperti kata Pendeta Zaba yang sering saya ulang. Agama yang diajar oleh agamawan di negara ini telah membuatkan umat Melayu mundur ke belakang. Benar dan lihatlah di Malaysia sahaja di dunia ini yang pembangkang tidak berhujah tentang belanjawan secara intelektual. Pembangkang negara ini satu-satunya dunia yang fokus kepada isu yang patut diuruskan oleh JAKIM. Dan teringat pada PRU 15 dulu, pesan saudara saya yang bekerja di tabung haji ketika saya meminjam kenderaannya untuk turun berkempen, tolong jangan bawa bulan lagi ke tabung haji, mereka tak tahu apa-apa nak uruskan tabung haji. Itu antara komen. Jadi satu ulasan yang begitu mantap ya, menyatakan kalau nak pilih untuk kerajaan kita mundur, pilihlah parti PAS. Kerana kita tahu mereka ini tidak tahu apa-apa sahabat semua, selain hanya tahu menfitnah, menghasut, menunggang isu bangsa dan agama. Itu kenyataan daripada Norman Razwan terbaik. Dan PAS dan fitnah ibarat isi dengan kuku, kata Syed Omar. Itu satu lagi kenyataan yang panas daripada Syed Omar sahabat semua. Jadi naib pengurusi DAP Johor, Syed Omar Maghrib Ali berkata, kutipan derma jihad bagi membantu ahli parlimen kepala batas Siti Mastura semata-mata tentang membayar denda, tapi ia memberikan gambaran parti itu menzalimi melazimi fitnah. Beliau bertanya, di manakah nilai moral PAS apabila pemimpin mereka seringkali menggunakan fitnah sebagai senjata politik. Bukan itu saja katanya, bahkan pemimpin PAS setiap tahun mempunyai rekod saman fitnah daripada 2019 hinggalah tahun ini. Jadi katanya, bagi saya ia bukan soal kutipan derma untuk bayar denda saman fitnah semata-mata, tetapi lebih penting adalah PAS perlu menjawab persoalan di manakah nilai moral parti itu. Soalnya lagi, fitnah dan PAS kelihatan ibarat isi dengan kuku. Ia telah menjadi normalisasi dalam PAS, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Wow, ini antara satu kenyataan yang pedas sahabat semua ya, daripada
Syed Omar ditujukan khas kepada pemimpin-pemimpin PAS. Jadi apa komen anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.